Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dihormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa Surau Rawdatul Jannah, Taman Sera Perdana, ulama dan asatidzah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita dapat sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Marilah sama-sama kita betulkan niat kita dan sama-sama niat i'tikaf. Mudah-mudahan sepanjang kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini, ianya menjadi saham akhirat untuk kita insya-Allah. Ayah-ayah, ibu-ibu muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah pada malam ni saya nak kongsikan seorang sahabat untuk sama-sama kita mengambil pengajaran, iaitu Sayyiduna Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu. Bila mana sebut nama Utbah dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, yang mana disebutkan ada juga nama-nama orang lain namanya Utbah, termasuk mereka yang lawan Nabi. Antara Utbah bin Rabi'ah, yang mana dia mati dalam perang Badar, ayah kepada Hindun yang akhirnya masuk Islam. Ada juga nama Utbah bin Abi Waqqas, saudara kandung Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi dia itu orang yang mencederakan Nabi ketika mana perang Uhud. Dan yang kita sebut pada malam ni, ini adalah sahabat yang baik, iaitu Sayyiduna Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana disebutkan dalam kitab Hayatus Sahabah, yang mana tuan-tuan banyak kisah tentang Sayyiduna Utbah bin Ghazwan adalah ketika mana zaman
Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka disebutkan oleh Sayyiduna Umar, inna li Utbah bin Ghazwan minal islami makana. Sesungguhnya Utbah bin Ghazwan, dia memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam. Maka dimulakan tuan-tuan, iaitu pada zaman pemerintahan Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebab tu kepimpinan Sayyiduna Umar, banyak orang kitab tuan-tuan cerita bagaimana kepimpinan zaman Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan zaman dia, zaman beliau yang mana menakluki ataupun meluaskan dakwah Islam, makin banyak tempat-tempat yang dipimpin oleh Islam. Maka Sayyiduna Umar Al-Khattab satu ketika disebutkan dalam kitab selepas mana solat Isya, dia dalam perjalanan nak pergi rehat, namun pada malam tersebut dia telah mendapat satu berita bahawa kerajaan Parsi yang baru sahaja dikalahkan oleh tentera Islam, mereka kembali bangkit. Walaupun dah menang dah sebelum tu, akhirnya dapat berita kepada beliau, iaitu kerajaan Parsi mereka mendapat kekuatan. Mereka membina kekuatan kerana tempat ataupun dipanggil markas tentera mereka di Ubullah telah mendapat bantuan-bantuan senjata. Maka disebutkan bila mana berlaku seperti itu, Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nak tak nak dia mesti hantar tentera untuk lawan semula, untuk menakluki bandar Ubullah yang menjadi satu tempat disebutkan sebagai markas senjata. Maka tuan-tuan, antara yang menjadi penghalang Sayyiduna Umar untuk hantar tentera adalah kebanyakan tentera sahabat-sahabat mereka dah pergi ke tempat lain. Bila mana menang, akhirnya pergi tempat lain. Bila mana menang, pergi tempat lain. Namun bila mana menang, mereka pergi ke tempat lain. Tempat yang asal menang itu kembali naik semula. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nak tak nak dengan tentera yang sedikit. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kata apa? Aku kena lantik tentera walaupun sedikit, tapi mempunyai panglima yang cukup hebat. Sebab itu kata Sayyidina Umar, walaupun tentera mungkin tak ramai, tapi dengan panglima yang hebat, insya-Allah boleh menang. Berbanding tentera yang ramai, tapi mungkin panglima tak berapa hebat, mungkin tak pandai sebagainya, belum tentu menang. Memang hakikat kemenangan Allah bagi. Ini kita sebut dari sudut orang kata zahir. Maka tuan-tuan, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di saat dia fikir siapa yang akan aku lantik untuk menjadi panglima tentera untuk menawan bandar Ubullah, akhirnya Sayyidina Umar kata apa? Dalam fikiran aku ada seorang yang mana orang ini, kata Sayyidina Umar, dia telah teruji di Badar. Tuan-tuan, mana-mana sahabat yang mana mereka terlibat dalam perang Badar, keistimewaan yang sangat hebat. Antara disebutkan diampunkan dosa mereka. Sebab tu malaikat pernah tanya dekat Nabi, di kalangan sahabat-sahabat ini mana yang mulia? Antara Nabi sebut adalah mereka yang terlibat dalam perang Badar. Dan kata malaikat, begitu juga kami. Di kalangan para malaikat yang tinggi darjatnya adalah mereka yang terlibat dalam perang Badar. Sebab itu tuan-tuan, perang Badar, mana-mana sahabat yang masuk dalam perang Badar, ia cukup istimewa. Termasuklah kata Sayyidina Umar, orang yang aku lantik ni, dia adalah salah seorang
tentera Islam dalam perang Badar yang berlaku pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, perang pertama dalam sejarah Islam. Dan kata Sayyidina Umar, orang yang akan aku lantik, dia juga terlibat dalam perang Uhud, bahkan perang Khandaq, bahkan perang-perang yang lain. Menunjukkan tuan-tuan, dia banyak mengorbankan dirinya dalam mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan tu kata Sayyidina Umar, orang yang akan aku lantik, dia terlibat dalam perang Yamamah. Ini berlaku pada zaman Sayyidina Abu Bakar. Lawan siapa? Musuh yang paling dahsyat, iaitu Musailamah bin Habib Al-Hanafi, yang Nabi gelarkan dia Musailamah Al-Kadzdzab. Disebutkan tuan-tuan ada 11 orang semasa hayat Nabi yang mengaku sebagai Nabi. Nabi masih ada waktu tu, dah ada ramai mengaku sebagai Nabi. Ada juga yang sempat bertobat, yang dikatakan selepas itu sebagai sahabat. Dalam banyak yang mengaku sebagai Nabi, yang kuat menentang, yang paling dahsyat adalah Musailamah Al-Hanafi, Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi tuan-tuan, bahkan disebutkan telah membunuh ramai sahabat. Antara yang pernah kena bunuh oleh beliau, Sayyiduna Habib bin Zaid An-Najari radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ketika mana perang Yamamah, kalau tengok dalam sejarah, bukan senang tuan-tuan. Hatta kemah panglima tentera Islam, seingat saya kemah Khalid bin Al-Walid, kemahnya juga runtuh. Bayangkan kemah panglima juga runtuh, dimusnahkan oleh tentera Musailamah Al-Kadzdzab. Bukan mudah lawan Musailamah Al-Kadzdzab ini. Bergilir tentera lawan, akhirnya dia mati, Musailamah Al-Kadzdzab. Antara yang terlibat siapa? Laki yang dimaksudkan oleh Sayyiduna Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana kata Sayyidina Umar, orang yang aku lantik bahkan hebat ketika mana berperang, tebasan pedangnya tak pernah meleset, bahkan bidikan anak panahnya tak pernah melencong. Ini dah sebut memang mahirlah, mahir. Tuan-tuan, memanah ni nampak macam senang, kadang 10 meter pun tak kena, 10 meter pun tak tepat, banyak ke tempat lain. Ni memanah ni satu sukan yang sangat baik untuk kita amalkan. Saya pun lama dah tak memanah ni kan. Maka tuan-tuan, kata Sayyidina Umar, bahkan orang yang aku lantik, dia terlibat dalam 2 hijrah. Pertama, hijrah ke bumi Habsyah. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Hijrah ke bumi Habsyah tuan-tuan 2 kali. Sebenarnya hijrah ke Habsyah ni 2 kali. Mula-mula hijrah, kemudian dapat berita ramai dah penduduk Mekah masuk Islam, sahabat mula balik. Nak sampai, rupanya tak betul berita itu, akhirnya mereka kembali semula ke Habsyah. Sebab tu disebutkan hijrah ke Habsyah ni 2 kali. Sayyiduna Utbah, sebenarnya Sayyiduna Utbah, dia tuan-tuan hijrah ke Habsyah sekejap je, dia patah balik. Sebab apa? Nak pertahankan, nak duduk bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Sayyidina Umar, orang yang akan aku lantik jadi panglima untuk menawan Bandar Ubullah, dia ini adalah orang yang ke-7 masuk Islam. As-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat yang awal memeluk Islam. Tuan-tuan, kalau sebut sahabat yang awal masuk Islam, benda yang tak terlepas adalah ancaman siksaan yang mereka lalui. Di saat, bayangkan tuan-tuan, Islam minoriti, Islam dalam keadaan dagang, orang tak kenal Islam, waktu itu mereka menjadi golongan yang awal-awal memeluk Islam. Ini tuan-tuan, satu benda yang sangat hebat. Dan kata Sayyidina Umar, orang yang aku akan lantik adalah Sayyiduna Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu. Dialah yang memiliki ciri-ciri tersebut. Ini tuan-tuan, bukan jalan-jalan. Sayyiduna Utbah bin Ghazwan. Baik. Ni dia punya, orang kata,
biodata sikit lah kan, biodata tentang Utbah bin Ghazwan. Jadi bukan calon mana-mana tuan-tuan, ini sahabat, ini sahabat. Maka tuan-tuan, Sayyiduna Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengangkat tentera. Sayyidina Umar lantik dia, bagi tentera dekat dia seramai 300 orang tentera lelaki. Bersama dengan dia sebahagian sebut 100 tentera perempuan, wanita. Mana kata ada 400 tentera. Yang mana sebelum Sayyidina Umar hantar tentera tersebut, dia bagi nasihat dulu. Ini satu benda yang sangat baik yang perlu kita contohi. Yang mana kata Sayyidina Umar kepada Utbah, "Hai Utbah, aku hantar kamu ke bandar Ubullah yang merupakan benteng musuh yang paling kukuh." Dan kata Sayyidina Umar, "Aku doakan kamu agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kamu menakluki." Walaupun disebut di awal tadi dia punya puji, ini bukan calang-calang, tapi bila mana dengan Sayyidina Utbah, benda asas yang dia bagi tahu apa, yang boleh bagi kamu menang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak kata kamu ni tak mau, confirm menang. Contoh, tak ada tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Sayyidina Umar, semoga Allah membantu kamu untuk menakluki bandar Ubullah. Ini cara kepimpinan Sayyidina Umar. Bukan kata kamu ni dengan kekuatan ni, dengan kepandaian macam ni, confirm menang. Tak ada tuan-tuan. Kerana apa? Hakikat yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Sayyidina Umar, bila mana engkau masuk ke bandar Ubullah, ada step-step ni. Pertama, kata Sayyidina Umar, kamu ajak mereka untuk memeluk Islam. Sebab tu tak betul yang kata Islam ni kira nak lawan je, perang je. Tidak, boleh tengok dalam sejarah, tengok dalam sirah. Dakwah Islam itu bermula dengan mengajak kepada Islam. Ajak kepada Islam ni tuan-tuan, bahasa mudah, itulah yang paling terbaik dalam kehidupan. Bukan ajak pergi jalan-jalan. Ini satu peluang yang sangat terbentang luas. Contoh, orang tengah lapar, diajak makan. Kalau tak tolak tu kira tak betul lah. Kecuali dia puasa lah. Tapi nak sebut, begitulah diumpamakan bila mana diajak Islam, itulah nikmat yang paling besar. Yang secara logiknya, patut diterima dakwah tersebut. Maka bila mana diajak kepada Islam, kata Sayyidina Umar, kalau mereka tidak mau, maka dituntut kepada mereka iaitu membayar cukai jizyah. Kenapa tuan-tuan? Ni kata kena cukai pula ni. Tak. Orang Islam dia ada kutipan zakat. Manakala bukan Islam yang duduk di bawah pemerintahan Islam, maka dia kena bayar cukai jizyah. Itu bagaimana pentadbiran dalam Islam. Maka sampai yang terakhir kata Sayyidina Umar, kalau mereka pun tak nak bayar cukai jizyah, maulah masuk dalam kategori yang ketiga, iaitu berperang dengan mereka tanpa ragu. Ini tuan-tuan, dia punya step by step bagaimana dakwah Islam itu. Dan kata Sayyidina Umar, wahai Utbah, bertakwalah kepada Allah tentang kedudukan kamu sebagai pemimpin. Dia tak kata kamu ni kira ketua yang terbaik sekali. Apa nasihat Sayyidina Umar? Bertakwalah kepada Allah dengan kedudukan kamu. Walaupun hebat macam mana pun, jangan sampai kita tak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, berhati-hatilah kamu agar tidak dikalahkan oleh nafsu yang akan merosakkan akhirat kamu. Ini tuan-tuan, sebab itu benda yang merosakkan akhirat kita adalah kehendak nafsu kita. Kalau kita tak kawal, akhirnya dia akan merosakkan akhirat kita. Dunia ni tuan-tuan, yang mempengaruhi kita untuk sungguh-sungguh kumpul harta benda dunia, tak lain tak bukan adalah nafsu kita, kehendak kita.
Maka kata dia, kata Sayyidina Umar, engkau adalah sahabat Nabi yang Allah muliakan kamu, padahal dulu engkau terhina. Tengok nasihat Sayyidina Umar. Dia tak orang kata tak lambung tinggi-tinggi, bukan dia pergi puji lambung-lambung, tak. Dia ingatkan kepada Sayyidina Utbah, kita ni, kata Sayyidina Umar, kita ni sebenarnya tak ada apa-apa. Kita asalnya hina. Kita ni tuan-tuan adalah daripada air mani yang keluar daripada saluran najis, bukan saluran najis, daripada yang keluar daripada kemaluan. Maka untuk ingatkan kita bahawa hakikatnya kita ini tidak ada apa-apa, Allah yang muliakan kita. Dan kata Sayyidina Umar, bahkan kamu menjadi kuat padahal sebelum ini kamu lemah. Kita tuan-tuan, yang bagi kudrat dengan kita, yang bagi kemampuan dengan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tak bagi, memang tak dapat, memang tak boleh buat apa-apa. Bahkan kata Sayyidina Umar, wahai Utbah, kamu menjadi pemimpin yang berkuasa dan ditaati, dan seandainya engkau tidak salah menggunakannya, tidak membuatmu terpedaya masuk dalam api neraka. Nak beritahu, kalau salah guna, kata Sayyidina Umar, maka tempat kamu adalah neraka. Ini tuan-tuan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Sayyidina Umar sebelum hantar Sayyidina Utbah ke Bandar Ubullah. Dan nasihat ini juga tuan-tuan kita boleh guna pakai dalam kehidupan kita untuk ingatkan kita tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha berkuasa. Baik, maka Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu tuan-tuan, bila mana dia bertolak daripada bumi Mekah, disebutkan tuan-tuan, daripada bumi Madinah, maka Sayyidina Utbah bin Ghazwan mereka pun bertolak ke Bandar Ubullah, yang mana dalam perjalanan mereka singgah di satu tempat yang sebelum sampai Bandar Ubullah, ketika mana mereka sampai dalam keadaan kehabisan stok makanan, mereka mula cari sekitar tu apa nak makan. Antara yang mereka jumpa dua bekas makanan, satu adalah kurma, satu lagi adalah disebutkan biji-bijian warna putih yang kulitnya warna kuning. Bila mana ada dua jenis makanan, kata mereka lebih baik makan kurma sebab kita kenal yang tu kurma. Satu lagi tak bisa jumpa, bimbang ianya racun. Akhirnya lepas mana mereka makan kurma, biji-bijian putih tersebut dimakan oleh kuda mereka. Maka timbul cadangan sembelih siap-siap sebelum dia mati, sebab mereka beranggapan yang tu racun. Namun pemilik kuda kata apa? Tak apa, biar aku jaga. Kalau aku nampak tanda-tanda nak mati, aku sembelih. Maka dibiarkan sampai esok, tengok-tengok tak mati. Makna kata biji-bijian itu ianya bukanlah racun. Disebut juga dalam kitab ni tuan-tuan, rupa-rupanya biji-bijian itu adalah padi. Nak kata dulu dah ada padi, dah ada padi. Baik. Maka tuan-tuan, Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, bila mana nak menakluki Bandar Ubullah, maka ni tak ramai, 400 orang, nak masuk Bandar Ubullah, satu tempat markas tentera penuh dengan senjata dan tentera. Maka Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, dia mula buat satu strategi. Apa dia buat tuan-tuan? Yang mana Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, dia menyerahkan panji-panji, bendera-bendera kepada tentera wanita, yang mana dia letakkan bahawa tentera wanita ini berada jauh belakang berbanding tentera lelaki.
Maka kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata kepada tentera wanita, bila mana tentera Islam yang lelaki dah masuk sempadan bandar Ubullah, maka tentera wanita yang di belakang, yang jauh, kibarkan bendera. Dia tak bagi tahu warna apa, dia tak sebut. Kibarkan bendera, dan dia kata ambil debu, baling ke atas. Ini strategi, baling ke atas. Tuan-tuan jangan tanyalah masuk masa tak masuk mata tu, Wallahualam. Tapi dia suruh baling debu ke atas. Maka tuan-tuan, bila mana itu strategi dia, bila mana tentera muslimin mereka masuk sepada bandar Ubullah, maka yang tentera perempuan muslimat mereka pun angkat bendera sambil mereka melontarkan baling debu. Apa yang berlaku? Tentera Parsi yang berada di markas Ubullah ini, di kalangan mereka kata apa? Aku yakin yang baru sahaja masuk dalam sepadan tempat kita ni, ini baru sebahagian. Dan aku yakin lebih ramai dekat belakang. Tengok, berdebu menunjukkan ramainya tentera akan datang. Ini strategi. Tuan-tuan dalam tengok strategi itu macam-macam. Musim macam ni pun tuan-tuan boleh tengoklah. Masing-masing ada strategi dia. Maka tuan-tuan, ini strategi Utbah. Nak bagi nampak ramai. Akhirnya tentera Parsi yang mereka ni dah ada senjata dah. Kalau ikut mereka ni dah selamat. Tapi bila mereka menyangka tentera Islam sangat ramai, akhirnya mereka meninggalkan tempat mereka. Naik sampai meninggalkan tempat tersebut. Maka Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu masuk dalam bandar Ubullah tanpa menghilangkan satu pun nyawa. Ini tuan-tuan, pertama nak sebut kebijaksanaan Utbah bin Ghazwan. Yang kedua, yang utama, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang boleh menanamkan rasa takut dalam jiwa hamba-hambanya. Itu orang kata, itu kerja mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat apa-apa sahaja nak tanamkan rasa takut dan sebagainya. Itu semua kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan, Sayyiduna Utbah bin Ghazwan bila mana dah masuk bandar Ubullah, mereka mendapat ghanimah yang paling banyak. Sebab tu ghanimah ni tuan-tuan, hanya selepas zaman Nabi orang Islam dapat ghanimah. Kalau sebelum ni mana-mana disebutkan para Nabi kalau dapat harta daripada tempat lain, antaranya disebutkan Allah akan ambil dengan cara dibakar. Kaedah dia sama macam korban Habil. Letak akhirnya disambar api. Macam tu. Tapi selepas mana Rasulullah SAW antaranya ghanimah itu diberikan kepada orang Islam. Maka tuan-tuan disebutkan kekayaan yang mereka dapat. Bila mana ditanya, mereka ini seolah-olah senantiasa menimbang emas. Nak kata jadi kaya dengan menakluki bandar Ubullah. Sayyidina Utbah bila mana masuk ke bandar Ubullah, benda pertama yang dia buat adalah membina masjid. Bukan kahwin tuan-tuan. Ni masjid macam inilah, surau macam ni. Dia bina masjid. Sebab apa? Itulah kekuatan umat Islam. Masjid, surau termasuk sekali lah. Kita lah letak masjid surau. Benda sama. Maka tuan-tuan, bahkan ditukar nama bandar Ubullah kepada Basrah. Tuan-tuan, antara ulama tabi'in yang lahir dari bandar Basrah yang cukup terkenal, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala, seorang tabi'in yang lahir daripada bandar Ubullah yang ditukar nama kepada Basrah. Maka Sayyidina Utbah bin Ghazwan bila mana mendirikan masjid yang mana dia menjadikan itulah tempat pertemuan umat Islam. Kan? Ni banyak orang bertemu kat mana? Yang sebelum ni lah, kan? Yang banyak orang bertemu, termasuk saya lah, dekat lori tangki. Sebab air tak ada. Berpusung-pusung datang tuan-tuan. Ni Allah uji kita. Tapi banyak hikmah lah tuan-tuan.
Boleh kenal pula jiran. Dulu mungkin tak apa nak sembang, rupanya jiran masa ambil air, sembang air. Baik, Allah SWT. Maka tuan-tuan, Sayyiduna Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, di saat tentera Islam masing-masing dapat tanah buat rumah, dia tetap dengan duduk dalam kemah. Subhanallah tuan-tuan. Payah nak cari macam ni tuan-tuan. Masih duduk dalam kemah. Bahkan Sayyidina Utbah bin Ghazwan bila mana melihat tentera Islam mula tenggelam dalam kenikmatan yang disebutkan mereka seolah-olah lalai daripada ingat akan akhirat, dia kumpul balik tentera Islam. Yang mana kata Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata apa? Sesungguhnya dunia telah menyatakan dirinya akan lenyap, sementara kalian akan meninggalkannya menuju tempat yang akan kekal. Maka kata Utbah, pindahlah ke sana dengan membawa amalan yang paling baik. Tuan-tuan, ini nasihat yang sangat berguna untuk kita. Hakikat dunia ni tuan-tuan, ianya akan lenyap. Tidak ada yang kekal melainkan bekalan yang kita bawa kepada Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kita masukkan sampai pergi jual rumah sebagainya macam sebelum, tidak. Tapi manfaatkanlah untuk akhirat. Kenderaan yang kita miliki, rumah yang kita miliki, harta yang kita miliki, kalaulah kita manfaatkan sebaiknya, insya-Allah dia akan jadi saham akhirat untuk kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sampai kita abaikan akhirat, alangkah ruginya. Bersengkang mata cari duit tapi tak solat, buat benda haram, main dengan riba, menipu orang dan sebagainya, alangkah ruginya tuan-tuan, kerana kerja buat kita itu akhirnya kita akan tinggalkan di dunia yang akan lenyap. Yang sangat utama bila mana bertemu dengan Allah, kalaulah kita tak bawa apa-apa, itu sangatlah rugi. Bahkan kata Sayyidina Utbah, dia kata apa? Aku ni, kata Sayyidina Utbah, disebut kat sahabat-sahabat, aku dulu duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ketika kata dia, kami ni tidak ada makanan kecuali daun-daun yang melukakan bibi-bibi kami. Subhanallah tuan-tuan, sampai tahap dia kata apa? Hanya makan daun. Nak sebut susahnya pada ketika itu. Dan kata dia, bahkan ada ketika kami ada sehelai kain, aku potong dua. Satu aku pakai, satu lagi Sa'ad bin Abi Waqqas aku berikan kepada dia untuk menutup aurat kami. Ini nak beritahu kesusahan yang berlaku pada ketika itu. Tapi tuan-tuan, bukanlah kata semata-mata kesusahan itu ujian. Hatta kesenangan, ia juga adalah ujian. Bukan kata kita mungkin tak susah, tak diuji, tidak. Hatta kesenangan, kemewahan, ia juga adalah ujian. Maka Sayyidina Utbah bin Ghazwan, bila mana dia memegang jawatan memimpin bandar Ubullah ataupun Basrah, kata dia, tuan-tuan, aku berlindung kepada Allah agar tidak memandang diri aku sendiri besar, tapi sebenarnya kerdil pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tuan-tuan, kita ni cukup ambil berat pandangan orang lain. Orang kata, haji, lama dah kita tu, bila nak tukar, dia mula gelisah. Saya kau tengok kita apa boleh saya beli. Kita cukup risau pandangan manusia. Orang tahu rumah haji ni patut cat warna ni, kita mula fikir, nak kena beli cat. Apa orang sebut, kita sangat ambil berat. Orang tahu haji ni kena macam ni. Apa orang sebut, kita sangat ambil berat. Kita sangat utamakan pandangan manusia. Dia kata, takkan orang kita pakai macam ni, nanti orang kata apa pula. Tuan-tuan, bukan kata salah, tak salah. Tapi nak sebut, yang sangat utama adalah kita menjaga pandangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuan-tuan,
Walaupun mungkin manusia kata, pandangan kata apa, rugilah cari duit banyak-banyak bagi ke orang, rugi. Tapi kita utamakan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Biar kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di pandangan manusia kita dimuliakan, tapi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu akhirnya dia bertemu Sayyidina Umar. Dia minta apa? Saya dah tak nak sambung jawatan ni. Sayyidina Umar kata tak boleh, sebab keadaan kamu ni lah kebaikan daripada kamu. Kamu patut dikekalkan. Saya habiskan tuan-tuan. Bila mana dia minta macam tu, Sayyidina Umar kata kamu tak boleh letak jawatan. Akhirnya dia balik. Dalam perjalanan balik, Allah makbulkan hajat dia, dah tak nak pegang jawatan tu. Akhirnya dia meninggal dunia. Selepas mana bertemu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, itulah kisah Sayyidina Utbah bin Ghazwan radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana untuk ingatkan kepada kita bahawa jawatan itu ia adalah taklif, ia adalah bebanan, ia adalah tanggungjawab, ia bukanlah tasyrif, ia bukanlah satu kemasyhuran, satu kemuliaan. Kerana apa yang diamanahkan kepada kita di akhirat nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya minta maaf banyak-banyak atas salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita. Ma asabaka min hasanah fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'at fa min nafsi, wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tunggu dengan kafatul majlis dan surah Al-Asr. Subhanallah.